Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali dan selama-lamanya malah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada malam ini kita bertemu secara live, alhamdulillah. Yang mana pada hari ini hari Jumaat, yang mana kelas kita pada malam ini kita mula awal sikit 8.15. Baik. Dayah Rohidayawati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Jadi malam ni kita akan sambung kembali tuition kita. Tuition sirah. Tuition sirah secara live. Secara online. Baik. Jadi malam ni kita akan sambung muka surat 152. Malam ni kita akan sambung muka surat 152 lah. Baik, yang mana para pelajar sekalian yang ada buku nota tu, buku nota yang beli dekat Ustazah Umi ni, bolehlah buat kelak dan buka muka surat 152. Yang tak ada lagi buku nota tu, boleh tengok buku kafar tu lah. Buku sirah yang kafar tu. Buka muka surat yang sama lah. Buka surat, buka tajuk yang sama. Silap lah. Kalau buku kafar tu, buka tajuk yang sama. Kalau yang buku nota ni, buka muka surat 152. Yang buku kafar tu, buka tajuk dia berkaitan dengan apa ni? Faktor peningkatan ekonomi negara Islam. Dalam tajuk besar dia, pembangunan negara Islam. Tu tajuk besar dia. Kalau tajuk kecil dia, faktor peningkatan ekonomi negara Islam. Tu tajuk dia. Baik, kita sambung lah. Tajuk dia, faktor peningkatan ekonomi negara Islam. Faktor ni maksudnya penyebab yang menyebabkan ekonomi Islam itu meningkat. Apakah sebab dia? Apakah sebab yang menyebabkan ekonomi negara Islam tu menjadi meningkat? Apakah sebab dia? Baik, yang pertama sekali sebabnya adalah dasar ekonomi Islam diperkenalkan. Dasar ekonomi Islam, dasar ekonomi secara Islam, secara Islamik diperkenalkan. Antaranya adalah larangan riba, larangan mengamalkan riba. Riba ni contoh saya bagi tahu dah semalam. Yang satu contoh lah. Kalau kita nak faham lebih lanjut, kita kena ngaji fiqh lah pula ni. Ngaji bab fiqh riba, dia ada huraian lebih lanjut lah. Baik. Kemudian menipu timbangan. Yang mana yang suka tipu dalam timbangan tu, contohnya kalau zaman dulu gandum. Makanan orang Arab dulu gandum. Kalau di Malaysia ni kita panggil beras kan. Makanan orang Arab gandum dan sebagainya lah. Jadi dilarang juga menipu dalam timbangan. Ada yang baru tanya muka surat berapa? Mula muka surat 152 lah. Muka surat 152. Yang ada buku nota ni, muka surat 152. Tajuk dia faktor peningkatan ekonomi negara Islam. Baik, muka surat 152. Tajuk dia yang tengah tu, faktor. Kita sambung yang semalam. Tak habis tajuk ni. Faktor peningkatan ekonomi negara Islam ataupun penyebab ekonomi negara Islam itu meningkat. Antaranya dasar ekonomi Islam diperkenalkan. 152. Bukan 153.
Baik. Iaitu larangan riba. Larangan mengamalkan riba. Riba ni saya terang dah semalam. Kemudian larangan menipu timbangan. Menipu timbangan maknanya timbangan. Kalau sekilo, timbang bagi cukup sekilo. Jangan kurang daripada sekilo. Contohlah, kita buat nak bagi nampak. Kalau 2 kilo, timbang bagi cukup 2 kilo. Jangan harga sama tapi kilo tak cukup. Itu tipu dalam timbangan. Berlaku tak? Berlaku tak pada zaman sekarang? Zaman kita ni. Berlaku tak macam tu? Berlaku tak menipu dalam timbangan? Berlaku. Berlaku lah. Khususnya orang Cina lah. Orang-orang yang bukan Islam lah. Khususnya. Tapi orang Islam pun ada juga yang jenis tak mengaji, yang jenis tak takut dosa, yang jenis tak hirau langsung. Bab syurga neraka, bab dosa pahala tak hirau langsung. Ada tak? Ada lah. Itu bahayalah. Menipu timbangan. Yang ni pada peniaga lah. Peniaga runcit yang menjual beras ke, gula ke, kopi ke secara timbang tu. Kemudian mewajibkan zakat. Tu ekonomi Islam tu. Mewajibkan zakat ke atas orang Islam yang telah cukup timbangan dan juga nisab, cukup haul dan nisab dah. Kemudian dan dilarang menindas peniaga yang lain. Itu dasar ekonomi Islam, dilarang menindas peniaga yang lain. Maknanya dilarang menindas, tak boleh tindas. Yang peniaga yang ni kena berlaku adil. Maknanya tidak ada penindasan yang berlaku di kawasan perniagaan tu. Peniaga ni tidak boleh menindas peniaga yang lain. Kena sama-sama berniaga lah. Tidak boleh menindas di antara satu sama lain. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan peningkatan ekonomi Islam adalah Islam melarang keras. Islam melarang keras penipuan dalam urusan jual beli. Ni macam tadi lah, lebih kurang lah. Islam melarang keras. Melarang keras. Ustaz tadi terkeluar. Apa tu? Tak faham terkeluar apa. Baik. Jadi Islam ni, agama Islam ni melarang keras penipuan dalam urusan jual beli. Kita ni nak berjual beli ni, jangan menipu. Jangan menipu. Muka surat 152. Saya ulang sekali lagi. Muka surat 152. Muka surat 152. Ulang banyak kali dah ni. Tu. Ni muka surat 152. Tu. Faham ke? Dengar tak? Muka surat 152. Okey, baik. Baik. Kemudian mengajar umatnya, Islam juga mengajar umatnya untuk sentiasa jujur dalam urusan perniagaan. Bila sebut jujur ni maknanya jangan tipu lah. Jangan tipu lah. Tak boleh tipu. Sebab bila kita tipu, memanglah untung kita, tapi kita telah makan hak orang. Maknanya kita makan bukan hak kita. Kita menipu, maknanya kita mendapat, kalau kita jual tu, maknanya duit tu kita mendapat duit yang secara tipu. Haram. Bila kita makan, jadi darah daging kita. Yang mana darah daging kita akan dibakar di akhirat nanti. Di neraka lah. Darah daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maknanya akan dibakar di akhirat nanti. Di neraka lah. Jadi jagalah kalau nak berniaga apa pun, jangan tipu orang. Mestilah bersikap jujur. Kalau benda tak elok, abang kata benda tu tak elok. Jangan kata benda ni elok. Kebiasaan macam itulah kalau kita tengok iklan-iklan musim sekarang ni lah, di Facebook kan dan sebagainya. Jual sesuatu tu mana ada orang abang tak elok, semua elok kan. Bila kita beli kita tahu elok tak elok. Iklan ni jangan terpedaya dengan iklan. Iklan tu kadang-kadang semua elok. Bila kita beli dapat tak elok kan. Baik, jadi Islam melarang keras umatnya menjual beli dengan penipuan. Dengan penipuan tak mau, tak boleh. Kemudian faktor peningkatan ekonomi negara Islam di zaman Rasulullah. Apa dia faktor dia ataupun penyebab dia yang ketiga?
iaitu kawasan yang berstruktur dan subur untuk aktiviti pertanian. Seperti Madinah. Di Madinah ni, tanah Madinah ni, kawasan dia kebanyakan subur dan berstruktur. Sesuai dijadikan kawasan Madinah itu tempat pertanian, bercucuk tanam dan sebagainya. Itulah antara penyebab yang menyebabkan ekonomi negara Islam tu meningkat, kerana di Madinah itu terdapat tanah-tanah subur yang boleh dilakukan aktiviti pertanian di situ. Baik. Kemudian faktor yang keempat ataupun penyebab yang keempat yang menyebabkan meningkatnya ekonomi Islam pada ketika itu adalah lokasi perdagangan yang strategik. Lokasi perniagaan, perdagangan itu adalah strategik. Strategik itu maksudnya cantik, lokasi yang cantik untuk melakukan aktiviti perdagangan. Seperti Madinah, contohnya seperti kota Madinah. Jadi kota Madinah ini terletak bersempadan antara Mekah dan Syam. Antara sempadan. Mekah lah. Syam tu negeri apa? Kalau kita tengok dalam peta dunia tu, Syam ni dia tunjuk negeri Syria. Bila sebut Syria kita tahu kan, Syria yang berlaku peperangan beberapa tahun yang lepas tu. Yang mana ramai orang Malaysia yang pergi sana yang berjihad tu. Syria tu lah. Kalau kita tengok dalam peta, Syam tu lah Syam. Dulu terkenal dengan Syam. Negeri Syam. Sekarang ni Syria. Tu Syam. Jadi kota Madinah ini dia terletak bersempadan di antara Mekah dan Syam. Jadi lokasi perdagangan itu sangat cantik, sangat strategik. Itulah antara penyebab yang menyebabkan ekonomi Islam meningkat. Bila berada di antara tu, menanya ramailah orang lalu lalang di situ yang melakukan aktiviti jual beli dan perdagangan. Baik, kemudian yang kelima, yang terakhir, faktor peningkatan ekonomi negara Islam adalah menubuhkan pasar untuk peniaga Islam. Kerajaan Islam menubuhkan pasar untuk peniaga Islam yang disebut sebagai pasar Al-Munakhah. Pasar Al-Munakhah. Jadi pasar tersebut dia berhampiran dengan pasar Yahudi. Pasar Yahudi ni bernama Qainuqa. Nama ada pelik sikit. Tu. Jadi pasar Islam ni yang bernama Al-Munakhah tadi itu berhampiran, bersebelahan dengan berdekatan dengan pasar Yahudi. Jadi disebabkan tertubuhnya pasar Islam itulah yang menyebabkan berlaku peningkatan bagi ekonomi negara Islam pada ketika itu. Itulah antara Baik, kemudian seterusnya, tajuk yang seterusnya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Bukan kata dari segi ekonomi, dari segi teknologi pun berkembang juga. Maknanya majulah. Ekonomi pun maju. Dari segi teknologi pun maju. Qainuqa tu apa Ustaz? Qainuqa tu nama bagi Qainuqa tu nama bagi pasar. Nama pasar orang Yahudi. Pasar orang Yahudi nama dia Qainuqa. Manakala pasar orang Islam bernama Al-Munakhah. Tu. Tak faham tanyalah. Tanya tajuk saya bacalah, jangan tanya hak lain. Jangan tanya kisah Nabi Adam ke, tanya kisah lain tak, tanya hak tajuk baca ni kan. Kalau saya tahu saya jawablah. Boleh. Qainuqa tu nama bagi pasar Yahudi. Pasar Yahudi yang bersebelah, yang berdekatan dengan pasar Islam yang bernama Al-Munakhah. Baik, bawah sekali tajuk dia adalah perkembangan teknologi. Bukan kata bab ekonomi negara Islam sahaja yang maju, yang meningkat. Bahkan teknologi juga berkembang. Baik. Islam amat menganjurkan umatnya untuk mempelajari dan mencipta sesuatu yang baru. Itu Islam menganjurkan. Menggalakkan lah. Menganjurkan tu maksudnya menggalakkan. Umat dia mempelajari, belajar perkara-perkara yang baru.
Contoh dia seperti untuk meningkatkan kelengkapan tentera, seperti pembuatan senjata. Jadi contoh dia seperti aktiviti membuat senjata. Jadi Islam menggalakkan umat dia melakukan ataupun membuat sesuatu perkara yang baru. Contohnya seperti kelengkapan ketenteraan. Jadi hendak untuk meningkatkan kelengkapan ketenteraan seperti pembuat senjata. Rasulullah SAW menghantar 2 orang sahabatnya ke Damsyik. Damsyik ni juga satu negeri di negeri Arab sana lah. Saya tengok peta tadi pun lebih kurang kot Syria tu juga. Jordan kan kot mana tu lah. Damsyik. Kan Syria juga. Betul tak? Ibu kota Syria kot. Kalau kita tengok dalam peta tadi, dia tunjuk kawasan tu juga. Kawasan tu juga. Damsyik. Rasanya ibu kota Syria. Rasanya lah. Tak apa saya tengok link ni. Kawasan tu lah kawasan negeri Arab. Damsyik. Jadi Rasulullah menghantar sahabat dia ke Damsyik. Untuk apa? Untuk mempelajari. Untuk mempelajari cara-cara membuat kereta kebal. Cara-cara membuat kereta kebal. Baik. Sekat-sekat line sekat-sekat ke? Line macam mana? Okey tak? Sekat-sekat Okey. Ya, ulang sekali lagi. Jadi apabila Islam menggalakkan umat dia mencipta sesuatu yang baru, jadi Rasulullah menghantar 2 orang sahabatnya ke negeri Damsyik. Untuk apa? Tujuan dia untuk mempelajari cara-cara membuat kereta kebal. Bahasa Arab panggil ad-dabah ataupun manjaniq. Tu nama dia. Tu nama dia lah bahasa Arab. Erti dia sejenis senjata yang digunakan untuk memusnahkan tembok. Kan dulu orang perang, masa perang kalau yang rajin tengok kisah perang tu tahulah. Kan buat tembok tembok-tembokan macam kita tu. Kubu. Tahu kubu, tembok. Macam kubu tu lah. Jadi kubu ni, tembok ni sekadar menggunakan senjata kecil-kecil ni, senapang ke biasa-biasa lah. Tambah lagi zaman Rasulullah, guna anak panah, guna tombak macam tu. Dia tidak dapat nak menembusi tembok tersebut. Tidak dapat nak menembusi tembok tersebut. Melainkan bila mana menggunakan senjata ini, senjata yang bernama ad-dabah ataupun manjanik, iaitu senjata yang boleh memusnahkan tembok tersebut. Jadi itu adalah salah satu kelengkapan senjata yang diperlukan dalam sesuatu peperangan lah. Kalau tak ada yang tu jadi tak lengkap lah, tak lengkap. Sebab apa? Sebab tembok tu yang yang berselindung di sebalik tembok itu musuh, kita tidak boleh nak musnahkan. Kalau sekadar panah, tombak dan sebagainya tak boleh nak memusnahkan tembok tersebut, melainkan kena ada senjata ini. Jadi senjata inilah yang dipelajari oleh 2 orang sahabat Nabi yang belajar di mana, di Damsyik, kota Damsyik. Baik. Baik. Kemudian muka surat sebelah 153, tengok muka surat sebelah 153. Tajuk dia hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik. Ni semua bahasa tinggi-tinggi semua ni. Sejarah. Hubungan diplomatik. Setelah termeterainya perlembagaan Madinah, Rasulullah SAW mula menumpukan perhatian untuk berdakwah kepada raja-raja dan pembesar-pembesar yang berada di luar Madinah. Baik. Maknanya setelah mana Madinah berkembang, meningkat dari segi ekonomi, dari segi teknologi, kemudian dari segi perlembagaan dia pun dah termeterai, maka Rasulullah pun menumpukan perhatian untuk meluaskan dakwahnya, untuk berdakwah pula kepada raja-raja dan juga pembesar-pembesar yang berada di luar kota Madinah. Tu hubungan diplomatik. Kemudian
Rasulullah juga mengutuskan surat kepada mereka, iaitu kepada raja-raja dan juga pembesar-pembesar yang berada di luar Madinah, dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan memeluk Islam. Jadi Rasulullah hantarlah surat. Buat surat, ajak raja-raja, ajak pembesar-pembesar suruh masuk Islam. Ajak masuk Islam. Supaya apa? Supaya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Jadi tauhid ni bukan zaman kita. Sejak zaman Rasulullah lagi. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengatakan Allah itu esa. Tidak ada Tuhan lain melainkan Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah ajak raja-raja, sebab zaman tu banyak yang bukan Islam, mengamalkan ajaran agama masing-masing. Kebanyakan agama-agama yang sesat, sembah matahari, sembah pokok, sembah ni macam-macam lah sembah. Berhala tu yang kita tahu dah lalu kan. Ada juga yang sembah matahari. Jadi Rasulullah pun buatlah surat, tulis surat, ajak para pembesar-pembesar negeri, ajak para raja-raja yang berada di luar Madinah itu, ajak masuk Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tujuan hubungan diplomatik diadakan. Apakah tujuan dia pula? Apakah tujuan hubungan diplomatik diadakan? Hubungan diplomatik ni macam hubungan di antara satu negeri dengan satu negeri lah. Itu maksudnya diplomatik. Hubungan di antara satu negeri dan satu negeri yang lain. Maknanya satu negeri dengan satu negeri adakan hubungan diplomatik di antara negeri-negeri itu. Baik, kemudian penyebaran agama Islam melalui hubungan diplomatik dengan negara bukan Islam. Tujuan hubungan diplomatik diadakan kerana disebabkan penyebaran Islam. Sebab kita nak Nabi nak sebarkan Islam itu, mestilah kena ada hubungan dulu dengan ketua dia, iaitu raja-raja ataupun pembesar-pembesar. Kalau tak ada hubungan, macam mana nak sebarkan Islam? Macam mana Islam itu nak meluas? Maknanya kita kena adakan hubungan diplomatik dengan ketua-ketua tu, iaitu raja-raja lah. Raja-raja, pembesar-pembesar. Kalau bahasa kita panggil sekarang ni Perdana Menteri, macam itulah. Raja-raja, Perdana Menteri, tu pembesar-pembesar. Tapi masa zaman Rasulullah tak panggil Perdana Menteri, kan? Panggil pembesar-pembesar. Baik. Bila mana hubungan diplomatik dibuat, maka mudahlah untuk Islam itu disebarkan dengan lebih luas. Kemudian yang kedua pula, tujuan hubungan diplomatik diadakan adalah kerana pertahanan negara daripada serangan luar. Bila mana ada hubungan diplomatik di antara negara-negara, maknanya kawan lah. Negara ni boleh berkawan dengan negara sebelah. Bila ada macam tu, hubungan macam tu, boleh menjadi pertahanan. Pertahanan daripada serangan luar. Bila ada musuh luar yang nak serang, maka dua negara ini ataupun tiga boleh bergabung tenaga, bergabung idea dan sebagainya untuk menjadi benteng pertahanan daripada musuh-musuh. Kalau satu negara saja tak ada hubungan negara lain, bila musuh menserang, mungkin akan menjadi lemah. Bila ada hubungan macam ni, hubungan diplomatik dengan negara yang lain, maka hubungan tu akan menjadikan kekuatan pertahanan untuk lawan musuh yang menyerang tu. Tu. Kemudian yang ketiga pula, meningkatkan sektor ekonomi negara. Bila mana ada hubungan diplomatik di antara dua negara, maka dari segi ekonomi ataupun ekonomi negara itu akan lebih meningkat, kan? Kerana hasil daripada negeri ini akan dieksport ke negara yang dibuat hubungan diplomatik tu. Manakala negara mereka juga akan mengeksportkan barang-barang mereka ke negara sini. Jadi maknanya ekonomi itu akan berkembang. Bukan kata ekonomi itu, kegiatan ekonomi dijalankan dalam satu negara tu saja. Maknanya dia keluar negara yang lain. Maka ekonomi akan lebih berkembang, meningkat. Tu tujuan hubungan diplomatik diadakan. Baik. Tengok pula, masih lagi dalam muka surat 153, yang ada buku tu boleh tengok. Yang tak ada, tengoklah tajuk ni. Tajuk apa?
Utusan dari negara bukan Islam. Utusan dari negara bukan Islam. Yang pertama, ramai wakil dari luar yang datang berjumpa dengan Rasulullah. Ramai wakil negara yang berada di luar Madinah datang ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah. Seperti yang terdapat dalam kitab sirah. Sebanyak 104 delegasi dari negara luar atau kabilah-kabilah Arab yang datang menghadap Rasulullah. Bukan sikit lah, ramai. 104 delegasi dari negara luar yang berjumpa dengan Rasulullah. Maknanya negara-negara Arab yang lain lah, luar daripada Madinah tu, datang ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah. Antaranya adalah wakil Kristian dari Najran. Antaranya adalah wakil daripada Kristian pun datang jumpa Rasulullah yang datang dari Najran. Najran ni satu tempat lah. Satu tempat yang terletak di negeri Arab sana. Kemudian utusan Bani Tamim. Utusan daripada Bani Tamim juga. Baru masuk 153. Kita faham mana lah. 153. Muka surat 153. Baru masuk. Muka surat 153. Okey. Kemudian utusan Bani Tamim. Utusan Bani Tamim. Kemudian lagi utusan Bani Toyi. Tu banyak lah Bani. Banyak Bani lah masa zaman tu. Kemudian utusan Bani Hanifah. Kemudian lagi utusan Raja Himyar. Yamanun dari itu. Kemudian utusan Kindah. Ni nama tempat di Arab sana lah masa zaman tu. Kemudian yang seterusnya utusan Bani Sa'ad. Dan seterusnya yang terakhir utusan dari Oman. Ni semua negara-negara salah, negara Arab sana. Saya pun tak tahu semua kan. Tak pernah dengar pun dah. Kan? Jadi kalau kita ni pernah mengaji sana, kita tahulah kan. Siapa-siapa yang pernah mengaji di Syria ke, di Damsyik ke, di mana-mana lah. Ya mungkin tahu kan. Kita ni duduk di Malaysia lama dah daripada kecil sampai tua. Jadi macam mana nak tahu semua kan. Melainkan kalau kita rajin duduk belik peta ke, duduk tengok tempat-tempat negeri Arab, kita tahulah sikit-sikit. Kita duduk di Malaysia, duduk di Sungai Petani ni, apa lama dah kan. Jadi bukan nak tahu semua kan. Dekat Syria hak terkenal tu tahulah Syria apa ni? Apa nama? Syria lagi apa? Jordan. Yang tu tahulah. Sebab yang tu pernah dengar. Ni banyak lagi negara yang kita tak tahu ni. Oman pun ada. Ni. Baik. Kemudian tajuk yang bawah sekali itu muka surat 153, layanan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap utusan luar. Bila utusan luar datang berjumpa Rasulullah, dia dianggap sebagai tetamu, dhaif. Bahasa Arab panggil dhaif. Jadi maka Rasulullah melayan mereka dengan baik. Yang pertama, Rasulullah memberi hadiah daripada Badan Perbendaharaan Negara. Bila tetamu datang, Rasulullah bagi hadiah. Tu. Nak abang kata akhlak Rasulullah dengan tetamu tu. Kalau kita macam mana? Tetamu mai sebelum PKP dulu macam mana? Tetamu mai rumah kita. Kita bagi hadiah tak? Kita dah kan. Kita jamu ayak macam tu lah kan. Jamu ayak, jamu roti, jamu kuih macam tu lah. Yang tu pun dah okey lah tu kan. Tu budaya kita. Tapi kalau Rasulullah bagi hadiah. Baru tanya muka surat berapa. Okey, kemudian Rasulullah juga melayan tetamu dengan menyediakan tempat rehat yang cantik dan luas. Maknanya bila tetamu datang, pembesar-pembesar negeri lain datang berjumpa Rasulullah di Madinah, Rasulullah sediakan tempat rehat, tempat duduk yang luas dan cantik. Bukan kata bagi hadiah, bahkan menyediakan tempat rehat yang cantik, yang besar, yang luas. Kita macam mana? Kita taklah sampai terang tu kan. Kita sekadar jamu ayak, jamu roti macam tu lah. Berat sikit pun nasi. Nak kata sediakan bilik yang cantik-cantik, payah juga tu. Jarang-jarang lah. Jarang-jarang. Baik.
Kemudian muka surat 154. Yang ni adalah senarai negara, utusan dan raja lah. Senarai negara. Yang pertama negara yang menerima Islam, yang pertama negara Habsyah. Negara Habsyah. Negara Habsyah. Yang kedua negara Bahrain. Yang ketiga negara Oman. Negara ni adalah negara yang menerima Islam, menerima dakwah Islam. 3 lah, Habsyah, Bahrain dan Oman. 3 ni. Baik, negara banyak ni. Tu antara negara yang menerima Islam waktu tu. Kemudian pula negara yang menolak Islam. Ada juga negara yang menolak Islam. Yang 3 tadi tu negara yang terima Islam. Yang terima Islam ada 3. Habsyah, Bahrain dan Oman. 3 tu saja. Manakala negara yang menolak Islam ada 4. Ada 4 negara yang menolak Islam. Yang pertama Rum, negara Rum. Yang kedua negara Mesir. Yang ketiga negara Parsi. Yang keempat Damashqun. Damsyik. Damashqun itu Damsyik. 4 negara yang menolak Islam. Kemudian satu lagi Yamamah. Yamamah ni negara yang tak ada jawapan. Nak kata terima Islam pun tak tahu, nak kata tak terima pun tak tahu. Mungkin dia tak bagi jawapan lah. Jadi negara Habsyah tadi, dia punya raja ada nama apa? Raja ada nama An-Najashiyu. Raja ada nama An-Najashiyu. Manakala utusan dia nama Amr bin Umayyah Ad-Dhimri. Nama Arab ni payah sikit. Kemudian Bahrain, dia punya raja nama, kita sebut raja sudahlah. Raja dia nama Al-Munzir bin Sawa. Tu nama raja negara Bahrain. Nama raja negara Oman pula Jaifar bin Khulan apa ni? Julandi. Tu. Nama raja bagi negara Oman. Okey, kita baca 3 tu sajalah. Nama raja dah, yang lain tu tak payahlah. Baik, kemudian buka pula muka surat 156. Buka muka surat 156 pula. Okey, semua buka muka surat 156. Okey, salah. Faham tak dia abang ni? Buka muka surat 156. Okey. Buka muka surat 156 pula. Buka muka surat 156. Tajuk dia perkembangan agama Islam. Maknanya agama Islam itu berkembang. Okey, buka muka surat 156. Tajuk dia perkembangan agama Islam. Baik, masa banyak lagi. InsyaAllah pukul 9.15 kita berhenti lah. Yang di sini dari sudut akidah. Faham tak akidah? Akidah ni maknanya berkaitan dengan tauhid. Tauhid ataupun pegangan hati kita. Pegangan hati itu dipanggil akidah. Pegangan hati kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dari sudut akidah pula, dakwah Rasulullah pada peringkat awal, dakwah Rasulullah menekankan perihal akidah. Jadi Rasulullah ni pada peringkat permulaan, Rasulullah menekankan bab akidah. Bab akidah. Kerana apa? Kerana akidah ini amat penting. Bab akidah amat penting sekali. Sebab Nabi kita awaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama sekali kena mengenal Allah. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Maka tidak sah amalan kita melainkan terlebih dahulu kena mengenal Allah. Barang siapa yang melakukan amal ibadah tanpa mengenal Allah, maka ibadah dia ditolak, tak diterima oleh Allah. Jadi bahayalah. Sebab tu Rasulullah mula-mula sekali, Rasulullah menekankan bab akidah, bab tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kedua, beriman kepada Allah. Tu, akidah lah tu, tauhid. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Baik. Dalam kitab akidah, ya, kitab tauhid mengatakan tidak memadai, maknanya tidak sah lagi, iman kita tidak sah lagi. Tidak dikira kita ini beriman lagi kalau sekadar kita ingat. Bila orang tanya kita, berapakah rukun iman? Kita jawab ada 6. Apa dia? Kita jawab. Jawab. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, malaikat. Ketiga, Rasul. Sampai habis kita jawab sampai 6. Adakah orang itu dikira sudah beriman? Tidak. Tidak beriman lagi. Maknanya iman dia tu tidak sah lagi. Tidak dikira dia tu sebagai iman lagi. Dia kena tahu pula cara nak beramal dengan rukun iman itu. Macam mana yang dikatakan beriman dengan Allah? Macam mana? Kata Allah Ta'ala tu ada macam mana? Kena bahas satu persatu. Barulah dikatakan dia tu adalah orang yang beriman. Baik, sekarang orang tengah azan. Tunggu sat lah. Orang tengah azan, kita tunggu sat. Tunggu sat. Orang tengah azan, kita tunggu sat lah. Tunggu sebentar. La haula wala quwata illa billah. Baik, masjid tengah azan lah. Tunggu sat. Tunggu sebentar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمد إنك لا تخفي محمد. Baik. Baik, kita sambung balik lah. Line slow gila. Kalau line slow tu bukan lah. Di sini okey. Saya pakai Unify. Takkan slow kan. Baik, jadi kita sambung balik. Jadi pastikan kita tahu beriman dengan Allah itu macam mana tu kena tahu lah. Berserta dengan dalil sekali lah. Malaikat, beriman dengan malaikat macam mana, beriman kepada Rasul macam mana, beriman kepada kitab macam mana, sampai semua tu lah kena tahu. Kemudian pula Rasulullah SAW telah berdakwah selama 13 tahun. Tu point dah. Kalau soalan UPKK tanya, berapa lamakah Rasulullah SAW berdakwah? Berdakwah di Mekah. Di Mekah. Bukan di Madinah. Kalau ada soalan PKK tanya, berapa lamakah Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah? Jawapannya adalah selama 13 tahun. 13 tahun tu jawapannya. Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Bukan setahun dua, 13 tahun. Tu jawapannya. Kalau ada soalan tanya lah. Itulah jawapannya. Baik, kemudian yang pertama beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Macam mana? Sebelum kedatangan Islam, ni cerita sebelum kedatangan Islam. Zaman ini dikenali sebagai zaman jahiliyah. Sebelum Islam itu datang, maknanya sebelum Rasulullah memulakan dakwah dia di kota Mekah, zaman tu dipanggil zaman jahiliyah. Zaman orang jahil. Zaman orang bodoh. Jahil ni bahasa Arab. Bahasa kita panggil orang yang bodoh. Bodoh. Bila kadang-kadang Arab ni lembut sikit bahasa lah. Padahal makna sama. Kita nak marah ke orang, kita panggil dia bodoh. Marah. Kasar tak bahasa? Kasar. Cuba kita panggil jahil ni. Bahasa lembut. Padahal makna dia bodoh juga. Sama. Jadi zaman sebelum datangnya Islam, sebelum Rasulullah memulakan dakwah di kota Mekah, zaman tu dikenali sebagai zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Mereka berpegang dengan kepercayaan nenek moyang mereka. Mereka pegang dengan kepercayaan nenek moyang mereka dulu. Tok Wan mereka atas-atas tu lah, nenek moyang. Seperti menyembah berhala, pokok dan matahari. Mana nenek moyang mereka dulu sembah berhala,
sembah pokok, sembah matahari, maka bila turun ke anak cucu cicit semua tu, macam tu jugalah kepercayaan mereka. Sembah berhala, sembah matahari, sembah pokok. Sebab itulah, banyak sangat berhala-berhala dikelilingi, mengelilingi Kaabah masa tu. Banyak berhala-berhala yang dibuat sendiri oleh mereka. Dibuat sendiri oleh mereka dan mereka menyembah. Sebab tu dipanggil bodoh, orang jahiliah. Mereka bodoh, mereka buat berhala daripada batu, kemudian mereka pun sembah balik. Pada ketika itulah, pada ketika sebelum kedatangan Islam di Mekah. Kemudian berhala yang terbesar sekali adalah nama dia Al-Latu dan Al-Uzza. Dia ada berhala kecil, dia ada berhala besar, tapi paling besar sekali, kita kata ketua berhala lah. Berhala besar sekali, nama dia Al-Lata ataupun Al-Latu. Dan juga nama Al-Uzza. Berhala pun ada nama lah. Baik. Kemudian terdapat berhala yang terkenal di Mekah. Selain di atas lah. Selain dua di atas. Maknanya ada juga berhala lain yang terkenal. Yang nama lain daripada hak tadi. Hak tadi nama apa? Al-Latu dengan Al-Uzza. Ada juga berhala yang nama lain. Nama apa? Yang terkenal. Yang nama dia Al-Manatu, Yaghuthu, Nasrun dan Ya'uq. Tu. Banyak nama-nama yang terkenal. Selain Al-Latu dengan Al-Uzza tadi. Maknanya setiap berhala tu dia ada nama dah. Dia banyak nama. Antara yang terbesar adalah, berhala yang terbesar adalah Al-Latu, Al-Uzza pada ketika itu. Pada zaman jahiliah tu lah. Sebab mereka menyembah berhala. Kerana mereka mengikut datuk nenek moyang mereka dulu sembah berhala. Maka bila dapat kat mereka, sembah berhala. Tu sebelum kedatangan Islam. Kemudian bila Islam tiba, selepas kedatangan Islam, Rasulullah menyeru untuk mentauhidkan Allah. Rasulullah pun serulah dakwah selama 13 tahun. Mailah sembah Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan bumi, langit dan sebagainya. Allah yang menciptakan alam ini. Marilah sembah Allah. Itu dakwah Rasulullah. Kemudian semua 360 berhala tu. Punya banyak berhala masa tu mengelilingi Kaabah. Ada hak besar, ada hak kecil. Tu. 360 berhala. Bukan 10, 360. Punya lah banyak. Nak abang kata masa tu sebelum datangnya Islam, memang teruk sembah berhala, matahari, pokok. Jahiliah sungguh. Bodoh sungguh. Buat berhala pakai batu, lepas tu mereka sembah pula. Sedangkan berhala itu bukan boleh buat apa kan. Kalau ambil kayu katok kepala berhala tu pun dia tak boleh kata apa. Kan sebab dia batu. Dapat kat pok-pok bodoh ni, jahiliah ni, sembah pula buat Tuhan. Tu. Jadi semua 360 berhala itu dimusnahkan, dihancurkan, dirosakkan, termasuklah berhala hak besar tadi. Al-Latu, Al-Uzza dimusnahkan. Tu. Kemudian Islam berkembang pesat di kota Mekah. Kemudian Islam pun selepas mana dimusnahkan semua berhala tu, Islam pun berkembang. Meningkat, berkembang di kota Mekah. Sejak daripada itulah orang-orang yang jahil itu bila dah kembali kepada Islam, maka mereka pun mempelajari lagi, maknanya mereka pun bersyariatkan dengan syariat Islam, sembah Allah. Maknanya mereka sedanglah mereka buat selama ni adalah kerja bodoh mereka, kerja bodoh belaka, sembah benda yang tak boleh memberi mudarat, tak boleh memberi manfaat kepada dia sendiri. Dia buat benda tu, dia pergi sembah benda tu. Maknanya dengan datangnya Islam tu lah. Maknanya sebelum datang Islam, duk sembah tu lah, sembah berhala tu lah. Baik. Kemudian masa 8.59 ada lagi 15-16 minit insya-Allah lah, boleh lah 15 minit. Kita teruskan. Dalil naqli kewujudan Allah Ta'ala. Malakah dalil naqli? Dalil ni ada berapa dalil kalau orang tanya kita? Kalau kita mengaji tauhid, dia ada 2 dalil.
Dalil ni apa dia? Apa maksud dalil? Dalil itu bahasa Arab. Bahasa kita panggil petanda ataupun bukti. Okey, contoh, saya buat contoh. Kita lalu kawasan perumahan tu, tiba-tiba kita nampak asap. Kita nampak asap, kan? Kita lalu satu kawasan tu, kita nampak asap belakang rumah. Ataupun kita nampak asap lah dekat-dekat rumah tu. Jadi asap yang tebal itu menunjukkan apa? Bukti apa? Dalil apa? Jadi asap yang tebal itu menunjukkan kata rumah itu terbakar ataupun sesuatu itu terbakar. Tu bukti, dalil kata ada sesuatu yang terbakar. Tak percaya pergi tengok, oh Allah, ada rumah yang terbakar. Ini pun macam itulah. Bila tanya mana dalil? Dalil ayat Quran yang mengatakan Allah Ta'ala, yang mengatakan Allah Ta'ala itu ada. Mana ada dalil naqli? Dalil naqli ni adalah dalil Al-Quran ataupun hadis. Dalil yang qat'i, dalil yang putus, dalil yang kuat adalah ayat Al-Quran. Tu duk berkelipar tu. Duk berkelipar ni. Nak mengaji elok lah. Yang duk kelip, tak baik. Kita mengaji kena fokus. Baik, dalil naqli, dalil ayat Quran yang menunjukkan Allah Ta'ala itu ada. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Surah Az-Zumar ayat 62. Maksudnya, artinya Allah pencipta segala sesuatu. Dan dialah, yakni Allah, maha pemelihara atas segala sesuatu. Ni dalil jelas mengatakan Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala lah yang menciptakan sesuatu. Contohnya COVID-19. Siapa yang cipta? Siapa yang cipta? Ahli sains kah? Manusia kah yang cipta COVID-19 sampai sekarang ni? Kes masih banyak ni. Sampai 20,000 ni. Siapa cipta? Manusia kah? Tak. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang cipta semua tu. Benda tu dah tercatat di azali lagi. Kata Allah Ta'ala nak cipta. Tiba sampai masa dia, Allah Ta'ala cipta COVID-19 ni. Allah. Kalau manusia cipta, maka manusia bolehlah menghilangkan dia. Sebab manusia yang cipta. Ni bukan Allah yang cipta. Sebab tu manusia cuma dapat mengusahakan cara-cara macam mana nak elak daripada COVID-19. Dengan cucuk vaksin, dengan amalkan SOP dan macam-macam lah. Tu. Kemudian Allah pula pemelihara atas segala sesuatu. Allah Ta'ala yang mentadbir alam ini. Yang memelihara segala sesuatu. Dan tidak bergerak sesuatu di muka bumi ini melainkan dengan izin Allah. La tataharruk dzarratan fid dunya illa biiznillah. Tidak bergerak sesuatu pun. Contohnya jari saya ni bergerak. Sayakah yang menggerakkan jari ni? Bukan. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menggerakkan jari kita. Bukan saya. Saya penyebab. Saya penyebab. Yang menggerak hakiki. Hak betul dia Allah Ta'ala. Sebab tu bukan kita gerak ni bukan dengan kudrat kita. Dengan kudrat Allah. Allah yang menggerakkan kita. Yang tu kena mengaji bab tauhid dalam sikit lah. Contohnya mata. Kita melihat dengan mata kan dengan apa? Siapa boleh jawab? Kita melihat dengan mata kan dengan apa? Cuba jawab. Cuba jawab tengok. Kita melihat dengan mata kan dengan apa? Kita melihat dengan apa? Cuba teka. Cuba jawab. Nak tengok siapa jawab betul. Baik, kita melihat bukan dengan mata. Kita melihat bukan dengan mata. Betul tak? Sebab tu saya kata kena mengaji ilmu tauhid. Kita melihat dengan sifat pelihat yang Allah Ta'ala letak di anak mata. Kita melihat bukan dengan mata. Kita melihat dengan sifat pelihat yang Allah Ta'ala letak di anak mata kita. Pernah tengok ada orang buta, celak elok celak tapi tak nampak. Saya tengok ada orang buta, dia celak elok celak tapi dia tak nampak. Itu bukti, itu dalil, itu dalil lah, buktilah kata kita bukan melihat dengan
dengan mata. Tetapi kita melihat dengan sifat pelihat yang Allah Ta'ala letak di anak mata. Sebab tu orang buta mata celek elok tapi tak nampak. Contoh dia, macam kita dengar kita dengar. Kita dengar dengan telinga ke? Kita dengar dengan telinga ke? Tak. Kita bukan dengar dengan telinga. Kita bukan dengar dengan telinga. Yang betul dia kita dengar dengan sifat pendengar yang Allah Ta'ala letak dekat dalam tu, dekat apa, gegendang. Dekat anak telinga tu lah, gegendang tu kan, gegendang tu. Kita dengar dengan sifat pendengar yang Allah Ta'ala letak di situ. Kalau dengar dengan telinga tu, orang pekak tu macam mana? Orang hak tuli tu. Kita cakap sekali tak dengar, 2 kali tak dengar, 3 kali. Pekak kena jakah telinga dah. Woi, baru dia dengar. Padahal telinga dia ada. Kan? Telinga dia ada tapi dia tak dengar sebab apa? Kata dengar dengan telinga, bukan dengar dengan telinga. Dengar dengan sifat pendengar yang Allah Ta'ala letak dekat tu. Dekat gegendang telinga tu lah kan. Dekat anak telinga apa? Gegendang telinga dalam tu. Tu. Maknanya orang tu ada telinga tapi tak dengar. Awak tak dengar, kata dengar dengan telinga. Tu. Baik, habis. Tu contohlah contoh. Sekali lagi, dalil naqli kewujudan Allah. Mana ada dalil bukti kata Allah itu ada? Dalil dia annahu khaliqu kulli syai'. Sesungguhnya Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Baik, habis. Kemudian dalil aqli pula. Tadi dalil aqli. Kalau dalil aqli ni dia dua, ayat Quran ataupun hadis. Tapi selalunya Quran lah. Kalau dalil aqli ni maksud dia apa? Dalil yang kena fikir dengan akal. Dalil yang kena fikir dengan akal kita. Kalau orang tanya, mana kata Allah ada? Kena fikir dengan akal kita. Nak jawab macam mana? Akal manusia membuktikan kewujudan Allah dengan cara memerhati. Kena perhati tengok. Berfikir, kena fikir. Akal kena fikir. Dan mengkaji kehidupan alam nyata. Jadi kita ada mata, kita kena perhati tengok. Langit siapa buat? Tiang tak ada pun. Kan? Matahari siapa buat? Kan? Jauh tu, berbatu-batu. Tapi panas. Macam duduk dekat. Lepas tu dah hujan turun, siapa buat? Kan? Covid siapa buat? Apa lagi? Musim ribut. Angin ribut. Siapa buat? Semua siapa buat? Mestilah ada sesuatu yang berkuasa yang buat. Iaitu siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kena fikir. Fikir dengan akal. Fikir dengan akal. Bukan dengan otak. Bukan semua orang ada otak tu boleh fikir. Kita tengok orang gila. Orang gila. Dia ada otak tak? Otak ada. Tapi dia tak boleh fikir. Sebab akal dia sudah rosak. Otak ada tak? Otak ada. Kalau ikut otak ada, lembu pun ada otak. Tapi dia, otak ni, lembu ni dia bukan jenis fikir. Binatang bukan jenis fikir. Otak ada. Kan? Lembu ada otak kan? Orang gila ada otak tak? Ada otak. Tapi akal tak ada. Akal tidak ada. Akal tidak ada. Sebab dia bukan jenis fikir. Akal dia rosak dah orang gila tu. Baik, jadi akal ni, dalil dia satu, alam ini ataupun kita ni lah, kita ni. Siapa buat kita? Kalau tak Allah Ta'ala. Jangan kita kata mak pak kita buat kita. Tu kita ada beranak melalui mak kita tak? Budak. Kalau mak pak kita buat kita kan, dia boleh pilih nak anak beramai, nak anak seorang, nak anak dua. Tu sebab apa dia nak anak 10 dapat 2? Kalau dia buat, tak. Itu menunjukkan kata bukan kita ni mak kita buat. Bukan ayah kita buat. Itu sebagai penyebab saja. Semuanya Allah Ta'ala yang buat. Sebab tu orang kahwin, tak semua dapat anak. Ada yang kahwin berpuluh tahun tak ada anak. Kan? Ada yang berpuluh tahun kahwin tak ada anak sampai kelar. Tak ada anak. Sebab apa? Padahal dia nak anak. Nak abang kata, anak tu bukanlah ibu bapa yang buat. Tapi Allah Ta'ala yang buat. Itu kena fikir dalil. Kata Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala ada. Baik. Masa ada lagi. Kita teruskan. Baik. Jadi dalil kena ada. Bila orang tanya mana tahu kata Allah Ta'ala ada. Kena tahu dalil dah. Kalau kita jawab tak tahu. Aku dengar ustaz aku kata ada. Aku pun ada lah. Tu tiru orang. Aku dengar Tok Wan aku kata Allah Ta'ala ada. Aku pun kata ada lah. Bolehkah jawab macam tu? Tak boleh. Tak boleh.
Siapa jawab macam tu, maknanya dia tu orang muqallid, orang yang mengikut orang. Dia kena ada dalil sendiri. Orang tanya, mana tahu kata Allah Ta'ala ada? Kita jawab kata, no. Alam ini siapa buat? Langit, bumi, matahari dan sebagainya siapa buat? Allah Ta'ala. Baik. Jadi kena fikir. Siapa kata, aku dengar ustaz kata ada, aku pun ada lah pasal ustaz kata ada. Siapa jawab macam tu salah. Tak boleh jawab macam tu. Sebab orang itu dinamakan orang muqallid, orang yang ikut orang. Setengah ulama kata, dia tu tak lepas. Dia tu dikira tak lepas lagi. Iman dia tu kira tak beriman lagi. Dia betul-betul orang yang beriman ni dia ada dalil sendiri. Dia ada dalil sendiri. Bila orang tanya dah, mana ada tahu kata ada Allah? Alam ini ada menunjukkan kata ada Allah. Manusia tak boleh buat matahari saat ada saat tak ada, malam saat siang saat malam, manusia tak boleh buat. Kita kena ada dalil sendiri. Paling kurang dalil akal. Kalau tak tahu ayat Quran, dalil akal sudah. Alam ini jawapan tu. Sekadar paling kurang macam tu. Jangan kita tak tahu. Ustaz kata ada, aku pun kata ada. Itu tiru tak boleh. Tak boleh. Salah lagi tu. Dikira iman dia tu tak kira lagi. Tak sah lagi iman dia tu. Setengah kata, ulama kata berdosa tu. Tak boleh pakai macam tu. Dia kena kata alam ini sebagai dalil. Tu. Kena ada dalil sendiri. Kalau letak ayat Quran lagi cantik tu dalil naqli. Hak alam ini tu dalil akal, fikir dengan akal. Sebab tu kena mengaji ilmu tauhid. Yang berminat nak mengaji ilmu tauhid boleh tengok live saya buat setiap hari Jumaat. Saya buat live hari Jumaat, tapi page lain lah, page yang satu lagi tu, page kelas Quran tajwid. Page tu saya buat hari Jumaat, setiap hari Jumaat saya mengajak, saya buat live mengaji tauhid. Boleh tengok di situ. Hari Jumaat lebih kurang pukul 8.30 macam tu lah, 8 lebih macam tu lah. InsyaAllah boleh tengok di page tu lah. Baru kita faham insyaAllah. Baik, masa lebih kurang 3 minit lagi. Jadi saya rasa nak baca apa, kita terus sikit. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Keistimewaan malaikat. Yang pertama, malaikat ini dia istimewa, dicipta daripada cahaya. Malaikat ini dicipta daripada cahaya. Kalau ada soalan tanya, malaikat dicipta daripada apa? Dia buat pilihan jawapan, tanah, air, cahaya. Jawapan dia cahaya. Malaikat dicipta daripada cahaya. Boleh berupa dengan rupa para lelaki. Malaikat ni boleh berupa orang. Sebab tu ada kisah-kisah, kalau kita baca kisah seperti kisah Maryam, Siti Maryam. Maryam kan, ibu Nabi Isa tu, yang malaikat datang jumpa Nabi Isa tu, malaikat jumpa Maryam tu, datang dengan berupa manusia. Kalau dia main bentuk malaikat tu dengan bersayap, dengan bakat takut juga tu kan. Baik, jadi dia datang berupa dengan manusia. Kemudian malaikat ini bersayap. Bersayap lah. Malaikat ni bersayap. Bukan kecil malaikat ni. Sayap dia saja pun besar. Dalam kitab kata sampai daripada timur ke barat, maknanya luah. Dia punya sayap dia tu. Sebelah sayap tu, kalau 12 besar lagi. Setengah kata boleh tutup, boleh lindung matahari. Maknanya bumi ni boleh jadi gelap disebabkan sayap dah. Mana kita besar sungguh. Yang tu kita kena mengaji dalam kitab lain lah, kitab-kitab yang menceritakan tentang malaikat ni. Kemudian tugas-tugas umum malaikat. Yang pertama, mendoakan orang mukmin yang beribadat. Sebab itulah orang yang semayang, lepas semayang tu jangan terus bangkit. Ni bagi-bagi salam terus bangkit terus. Tak boleh. Duduk dulu, berzikir dulu, wirid dulu dengan tu imam. Masa tu selagi mana kita ada wuduk, Allah Ta'ala mendapat doa daripada malaikat. Tu antara dia. Yang kedua, tugas malaikat ini bertasbih dan beribadat kepada Allah. Bertasbih dan beribadat kepada Allah. Yang ketiga, malaikat ni menanggung arash Allah. Tugas dia menanggung arash Allah. Arash ni satu benda yang besar di luar langit tu, atas. Kita punya bumi ni kalau ibarat telok ayam lah. Okay, yang kuning telok tu ibarat bumi kita ni, kuning telok tu. Yang putih telok tu ibarat kursi. Kursi ni dia duduk atas sikit, besar sikit daripada bumi. Yang atas sekali tu kulit telok tu dipanggil arash, besar sekali.
jirim yang besar di luar atas langit. Tu. Jadi malaikat ni duk tanggung arash. Ada beberapa malaikat yang tanggung arash, itu tugas dah. Dan yang terakhir, tugas malaikat adalah membantu tentera Islam dalam peperangan. Tu. Membantu orang Islam dalam peperangan. Sebab tu bila berlaku peperangan di antara orang Islam dan kafir, Allah Ta'ala sampai masa jika orang Islam meminta doa kepada Allah, Allah Ta'ala akan hantar tenteranya dari kalangan malaikat. Walaupun orang Islam tu tentera senjata ada sikit, tak ada senjata, tapi Allah Ta'ala akan hantar tentera dah. Ya, antaranya tentera Allah Ta'ala adalah malaikat, angin, pasir, burung dan sebagainya. Yang tu kita boleh tengoklah sirah-sirah yang berkaitan, insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu untuk tuition pada minggu ni, insya-Allah. Minggu depan kita sambung pula lah. Muka surat ni kita sambung lagi. Muka surat 157 lah. Tolong tanda, tolong ingat, insya-Allah. Kita sambung pula. Baik. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dari rumah itu daripada kelemahan masing-masing. Jadi saya sudahi live dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.